Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak murid tahun 3. Hari ini kita akan belajar subjek pendidikan seni visual bersama Cikgu Faiz. Baiklah, hari ini kita nak belajar buat satu projek yang dinamakan poster. Sebelum tu, murid-murid keluarkan buku teks Pendidikan Kesenian Unit 2 tajuk Malaysia Kita. Pertama sekali, cuba murid-murid buka buku teks tu dan lihat contoh-contoh poster yang ada dalam buku tu. Murid akan dapat lihat contoh poster perayaan, bangunan-bangunan ikonik di Malaysia dan juga poster hari jadi. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan poster? Poster merupakan reka bentuk grafik yang berfungsi sebagai medium komunikasi bagi menyebarkan maklumat kepada orang ramai. Setiap poster mengandungi tajuk dan tema yang bersesuaian dengan mesej yang ingin disampaikan. Dalam erti kata lain, poster ini adalah sebagai salah satu alat komunikasi visual. Poster juga terdapat 3 jenis poster. Yang pertama, poster maklumat, poster kempen dan juga poster pengiklanan. Kebiasaannya, poster-poster ini mengandungi mesej utama yang ingin disampaikan. Baiklah, ini adalah salah satu contoh poster maklumat berkenaan dengan COVID-19. Biasanya poster maklumat ni mempunyai pelbagai info dalam bentuk penulisan. Seterusnya, contoh poster kempen iaitu kempen pengurangan penggunaan beg plastik. Ini adalah salah satu contoh. Dia lebih banyak kepada gambaran ataupun grafik ataupun infografik. Dan yang ketiga adalah poster pengiklanan. Poster pengiklanan perlu memaparkan gambar yang jelas dan info yang jelas yang orang kata mudah difahami ataupun lebih dikenali sebagai attraction ataupun menarik perhatian. Sebab iklan ni kita perlu menarik perhatian para pelanggan. Baiklah, sekarang minta murid-murid buka buku teks muka surat 14. Di sini murid akan dapat lihat contoh poster yang terdapat dalam buku teks. Cuba perhatikan tentang ayat yang ada dalam buku teks tu. Montaj. Montaj merupakan teknik guntingan dan tampalan imej yang disusun mengikut tema. Ayat ni jelas. Cuba murid lihat, tengok contoh poster muka surat 14. Situ adalah ada poster rakyat Malaysia. Kita tengok dia punya teknik guntingan dan tampalan imej mestilah mengikut tema. Tajuknya apa? Rakyat Malaysia. Jadi dekat situ dia dah menggambarkan suasana rakyat Malaysia, diletakkan gambar-gambar ikonik iaitu gambar menara Telekom, menara Condong. Siapa tak kenal menara Condong kan? Bangunan pentadbiran Putrajaya dan juga pokok sawit yang begitu sinonim dengan budaya dan juga tanaman-tanaman di Malaysia. Dan juga lihat tu juga ada komposisi kaum dalam poster rakyat Malaysia. Ada kaum Melayu, Cina dan India berserta dengan makanan-makanan tradisi, makanan-makanan tradisional. Jadi dari segi poster yang kita lihat dalam buku teks ni, begitu jelas mesej yang hendak disampaikan. Dan tajuknya Rakyat Malaysia. Dan jadi, macam mana nak dapatkan imej-imej ni? Untuk disusun,
menjadikan salah satu poster montaj. Dekat situ ada diterangkan tentang sumber-sumber yang kita boleh dapat untuk menghasilkan sebuah montaj yang baik. Yang pertama, internet. Seperti sedia maklum, internet adalah salah satu sumber yang sangat mudah kita capai. Murid-murid sesaja, contoh nak buat poster pakaian tradisional, murid boleh search dekat internet, Google, type saja pakaian tradisional masyarakat Melayu ataupun Cina, India di Malaysia. Mudah. Cuma kita perlukan internet dan juga printer untuk kita print hasil-hasil sumber yang kita dapat. Yang kedua adalah sumber yang mudah kita dapati. Di sekeliling murid juga ada juga sumber ini, iaitu sumber buku. Murid mendapatkan buku-buku yang lama yang telah tak digunakan. Untuk kita cari sumber-sumber ataupun bahan-bahan yang kita nak gunakan sebagai medium yang kita nak sampaikan kepada masyarakat dalam bentuk montaj. Yang ketiga boleh juga jadi majalah. Majalah, komik. Komik ni mudah sebab dalam komik terdapat pelbagai karakter-karakter manusia yang kita boleh gunakan untuk kita olahkan menjadi salah satu bahan seni yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Jadi untuk memudahkan murid-murid dalam projek kali ini, cikgu beri kebebasan kepada kamu. Jika kamu ada kemudahan internet dan juga printer, kamu boleh mencari sumber-sumber seni ni daripada internet, mudah saja. Bagi yang tak ada internet ataupun kawasan-kawasan yang ataupun rumah murid-murid yang tidak mempunyai komputer, boleh gunakan buku, majalah dan komik ataupun surat khabar ataupun poster-poster lama. Mungkin ada dekat rumah murid-murid ada poster-poster lama. Jadi kita boleh gunakan bahan-bahan dari poster lama, kita gunakan untuk kita hasilkan montaj yang baru. Nak buat poster montaj ni, kita perlu gunakan beberapa prinsip rekaan. Apa itu prinsip rekaan? Prinsip rekaan ni adalah istilah dalam bahasa seni visual. Bahasa seni visual ada dua unsur, iaitu yang pertama unsur seni dan yang kedua prinsip rekaan. Unsur seni yang pertama adalah ruang. Murid boleh lihat buku teks, muka surat 15. Kat situ boleh tengok gambar, gambar kereta, gambar pokok padi dan juga pokok kelapa. Ini menunjukkan ruang hadapan dan ruang belakang. Tapi dalam karya seni, ruang dapat dikelaskan dalam dua. Yang pertama, ruang nyata. Dan yang kedua adalah ruang ilusi. Ruang ilusi kita nampak tapi tak boleh masuk. Ini adalah ruang ilusi. Sebagai contoh, dalam buku teks tu gambar kereta, ada ruang ilusi. Cuba bagi tahu kat mana ruang ilusinya. Cara kita nak mengetahui ruang ilusi dalam poster, kita boleh lihat kereta tu. Kereta yang besar berada di jarak yang dekat dengan kita. Kereta yang kecil, terasa kereta tu adalah lebih jauh daripada kita, daripada pemandangan kita. Kita boleh lihat, tapi kita tak boleh masuk antara ruang tu sebab dia dalam bentuk ilusi. Macam mana pula dengan ruang nyata? Okey, ruang nyata ni adalah ruang yang kita lihat dan kita boleh masuk di tengah-tengahnya ruang tu. Kita boleh masuk di tengah ruang tu.
Sebagai contoh, untuk cikgu nak permudahkan, okey, cikgu ambil tangan cikgu. Ini adalah tangan cikgu yang di hadapan kamu, dan inilah tangan cikgu yang di belakang. Okey, nampak tak? Tangan mana yang paling dekat dengan kamu? Mestilah tangan yang di hadapan kamu lah kan, tangan yang besar. Dan tangan yang kecil ni adalah tangan yang berada di jauh dengan kamu. Di sini ada ruang yang kita boleh lihat. Kita boleh lihat dan kita boleh masuk. Kita boleh lihat dan kita boleh masuk. Ini adalah ruang. Itu adalah ruang nyata. Ini adalah salah satu contoh yang paling mudah untuk murid memahami apa itu ruang dalam seni. Seterusnya, kita pergi pula kepada prinsip rekaan. Prinsip rekaan yang dalam buku tu, dalam buku kamu tu, ada prinsip kesatuan imej. Kesatuan dalam bentuk imej. Apa yang kamu faham tentang kesatuan imej ni? Kesatuan imej ni, dia adalah satu kumpulan daripada imej-imej tu, kamu letakkan dalam satu kumpulan, satu komposisi. Kamu tengok dalam buku tu, adalah gambar ikan dalam, tak silap, dalam akuarium ke ataupun dalam lautan ke, ialah salah satu komposisi di mana kamu letak pelbagai ikan. Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di kiri, ada yang di kanan. Ini adalah kesatuan imej. Kesatuan imej ni perlu seimbang. Sebab tu kamu tengok dekat imbangan terhasil apabila objek berada dalam keadaan stabil, yang contoh di bawah tu. Prinsip rekaan imbang. Bila kesatuan imej ni, kamu ada prinsip rekaan imbangan. Komposisi, kamu letakkan dalam kedudukan yang satu kumpulan. Kamu nak letak dalam satu kumpulan, komposisi. Simetri pula, kamu letak dalam satu imbangan di mana kiri dan kanannya adalah stabil. Contohlah kalau kamu letak burung, gambar burung dalam buku teks tu. Kamu letak gambar burung elang. Satu lagi kamu letak burung kenari. Jadi komposisinya tak seimbang. Kamu akan nampak poster kamu tu lebih besar di sebelah burung elang sahaja. Di sebelah burung kenari, kamu letak seekor burung kenari. Nampak begitu banyak ruang kosong yang kamu tak dapat gunakan sebab tak seimbang, tak balance. Jadi bila kita nak menghasilkan salah satu poster montaj yang baik, mestilah dia simetri, seimbang kiri dan kanan. Bila komposisi ni susun atur, rekaan susun atur, di mana kamu susun poster kamu tu, kamu nak letak apa yang kamu letak dahulu, apa yang kamu nak utamakan. Contohlah, cikgu bagi contoh, kalau dalam buku teks ni, contohnya perayaan kita, perayaan kita. Kalau perayaan kita ni, kita letakkan lebih kepada tema-tema yang menunjukkan perayaan. Apa perayaan? Bila kita fikir tentang perayaan, kita fikir tentang makanan, pakaian, hiasan-hiasan ketika perayaan. Ini adalah subjek-subjek matter yang kamu boleh guna dalam poster montaj kamu. Okey. Mari hasilkan poster dengan teknik montaj. Kat situ ada cara-cara dia, ada arahan-arahan dia. Step by step. Yang pertama, sediakan pelbagai media. Sediakan pelbagai media. Media ni macam kita ceritakan awal tadi lah. Media dalam bentuk gambar yang kita ambil daripada buku, majalah, komik, sumber internet. Okey, yang kedua, pilih gambar yang sesuai dengan tema. Pilihlah gambar yang sesuai dengan tema. Jadi bila kita dah tahu dah, okey, tajuk kita Malaysia kita, tajuk yang besar. Kenapa cikgu nak bagi tajuk yang besar? Supaya cikgu nak menjana idea kreativiti kamu, supaya kamu boleh fikir.
Kan? Okey, cikgu bagi contoh. Kamu boleh guna tema antaranya paling mudah perayaan. Kamu boleh juga tema gunakan tema macam kesukanan. Betul. Apakah sukan-sukan yang melambangkan Malaysia? Contoh sepak takraw, apa lagi? Permainan-permainan Malaysia ataupun permainan-permainan yang menjadi ikonik. Kan? Apa yang Malaysia gah dekat antarabangsa dalam bidang sukan. Boleh. Okey, yang ketiga, tampal kertas warna sebagai latar poster. Tampal kertas warna lah. Lepas tu kita perlukan kertas warna supaya nampak poster kamu tu lebih menonjol, lebih menyerlah. Tak adalah kalau kertas tu kertas A4 tu warna putih, kan? Putih lah buat background kamu. Tapi ikutlah kepada kreativiti kamu. Mungkin kamu nak background kamu putih, tapi cikgu tak tetapkan semua background adalah putih. Kamu boleh letak, kan, warna yang kontras ataupun warna yang cerah, warna yang menarik minat, kan? Orang kata kalau kamu tengok poster tu, kamu pandang poster tu. Macam tu lah orang kata. Okey, yang keempat, susun dan tampal gambar bagi menampakkan ruang, imbangan dan kesatuan. Okey, yang keempat ni penting. Sebelum murid mula menampal gambar-gambar dalam poster, murid kena susun dahulu. Susun ikut komposisi tu. Okay? Komposisi bagi nampak ruang, keseimbangan, kan? Ataupun kesatuan dalam gambar tu. Supaya bila kamu dah tampal, kamu dah tak boleh cabut balik dah. Melainkan kamu buat yang baru. Jadi tak naklah murid-murid rasa macam rugi dekat situ. Okey, dah susun gambar, barulah tampal muka type pada yang sesuai dengan tema. Muka type ni adalah perkataan lah, tajuk tu lah, perayaan kita. Okey, muka type ni ataupun perkataan ni mungkin akan jadi salah satu bebanan kepada murid. Mungkin sebab bukan mudah kita nak cari satu perkataan yang lengkap dalam majalah, dalam buku, kan? Jadi paling mudah dengan menggunakan komputer. Dengan kita cubalah kita type dalam Microsoft Word pun boleh, nak buat guna Adobe pun boleh, ikut kepada kreativiti dan kemampuan masing-masing. Tapi bagi cikgu paling mudah kita buat guna software. Kalau software kita boleh reka perkataan tu dengan kreativiti kita sendiri. Tapi bagi yang tak ada komputer ataupun capaian internet yang baik, kan, cikgu minta, kan, bolehlah gunakan kreativiti kamu, ambil daripada majalah-majalah, kan. Contohlah abjad-abjad, kamu gabungkan abjad-abjad tu menjadi salah satu muka type yang sesuai dengan tema. Tapi okey, dah siap yang kelima tu, barulah dapatlah hasilkan poster perayaan kita. Dalam muka type kamu tu, poster perayaan kita, kan, kamu dah susun dan ada muka type-nya, ada komposisi, kan, dekat tu gambar kaum-kaum tu, kan. Itu adalah simetri, seimbang, kan. Taklah orang kata lebih ke kanan ataupun lebih ke kiri, kan. Dia seimbang. Itu adalah prinsip-prinsip dalam kesenian. Okey, jadi cikgu dah terangkan tentang montaj, kan, tentang prinsip-prinsip dalam seni, tentang cara-cara nak membuat poster dan juga peralatan dan bahan-bahan yang kamu nak gunakan. Okey, jadi lepas ni kita cuba menghasilkan poster mengikut kreativiti kamu.